Selamat pagi kepada kamu berdua. Ribuan terima kasih kepada kamu berdua kerana sudi menerima Tebual ini. Sebelum saya meneruskan sesi Tebual ini kepada isu-isu ekonomi, saya ingin mendapatkan sedikit maklumat berkenaan dengan biodata kamu berdua. Baiklah, kita mulakan dengan saudara Hazim. Saya hanya mengenal saudara dengan nama panggilan Hazim saja. Bolehkah saudara memperkenalkan diri dengan lebih lanjut? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saudara Amar. Nama saya Muhammad Hazim bin Azian, berumur 19 tahun, merupakan seorang pelajar persediaan program Ijazah Sarjana Muda Perguruan di Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh dan mengambil jurusan Bahasa Melayu. Okey, baiklah. Seterusnya saudara Nabil. Bolehkah saudara memperkenalkan diri? Persilakan. Assalamualaikum saudara Ahmad. Baiklah, nama saya ialah Muhammad Nabil Firdaus bin Muhammad Syarif. Syed boleh panggil saya Nabil saja, dan saya merupakan pelajar persediaan PPISMP. Saya berasal daripada unit A2 Bahasa Melayu. Baik, terima kasih. Nampaknya kedua-dua semua memperkenalkan diri. Baiklah, usai salam perkenalan, marilah kita mulakan temu bual ini. Soalan ini saya tujukan kepada saudara Nabil. Apakah langkah untuk melahirkan ekonomi negara? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saudara Ahmad. Baik, jadi pembangunan modal insan ni merupakan aspek yang penting untuk menyokong pertumbuhan ekonomi yang dinamik. Jadi, untuk melahirkan modal insan yang berkualiti dan cemerlang, kita memerlukan beberapa langkah yang strategik. Ada beberapa langkah yang boleh diambil, antaranya yang pertama ialah pendidikan yang berkualiti. Okey, pendidikan yang berkualiti ini, kerajaan dia perlu memperkukuhkan lagi sistem pendidikan dan menyediakan kemahiran dan pengetahuan yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan. Jadi contohnya dia perlu ada kerjasama industri akademik dan juga kerjasama industri pekerjaan. Contohnya yang kita boleh lihat dengan jelas sekarang, kita sebagai pelajar IPG, kita belajar di sini tentang bidang perguruan dan akhirnya akan diserap kepada pekerjaan seorang guru. Jadi apabila adanya sistem yang begini, jadi pekerjaan itu tidak akan menjadi satu perkara yang dapat kita pandang temeh-temeh. Contoh macam orang ni dia kerja ni tapi dia tak tahu pun benda tu, dia tak ada kemahiran. Jadi bila dia ada kemahiran dalam satu bidang tu, jadi kita akan dapat menghasilkan satu perkhidmatan yang berkualiti serta dapat menjana ekonomi negara yang baik. Jadi yang seterusnya ialah kita perlu memastikan peluang pembelajaran di Malaysia itu adalah adil. Tak kira sama ada masyarakat di bandar mahupun di kawasan pedalaman, mereka semua perlu mendapatkan satu pendidikan yang adil dan saksama. Contohnya daripada segi infrastruktur. Infrastruktur di bandar dan juga di pedalaman adalah berbeza, tetapi bagaimana untuk kita bagi ianya adil? Contohnya kalau di kawasan Sarawak, mereka tidak boleh ada jalan seperti jalan kita. Jadi macam mana kita nak bagi ianya adil? Jadi kita perlu menambahkan lagi pengangkutan seperti bot-bot yang baik. Bot maksudnya kita tidak boleh mengambil risiko seperti pengangkutan bot yang tidak baik. Contohnya bot yang sudah lama. Jadi kita perlu memberikan mereka pengangkutan yang baik. Okey, jika di kawasan bandar pula, kita boleh memberikan pengangkutan seperti bas ataupun menjadikan infrastruktur seperti bus stop dan sebagainya. Hentian bas. Okey.
Dan seterusnya ialah kita perlulah memupuk keusahawanan dalam diri pelajar-pelajar sejak mereka daripada kecil lagi. Jadi dengan membangunkan budaya keusahawanan ini, kita dapat meningkatkan inovasi dalam kalangan rakyat Malaysia, terutamanya di kalangan belia-belia muda. Baiklah, dengan menyokong usahawan tempatan, kerajaan perlulah menyediakan sumber kewangan serta sokongan infrastruktur bagi memudahkan perkembangan perniagaan kecil dan juga sederhana. Baiklah, dalam ekonomi Malaysia, bukan hanya kita bergantung kepada pekerjaan profesional seperti pekerjaan pilot, pekerjaan di bank-bank negara ataupun pekerjaan-pekerjaan akaunten yang di pejabat. Kita juga perlu mengharapkan agar insan muda ini, modal insan ini untuk menceburi sektor-sektor perniagaan seperti motong rambut, menjual burger, bukan hanya burger di jalanan, tapi mereka boleh membuat industri burger seperti produk Ramli dan sebagainya. Banyak lagi. Bidang perniagaan ini adalah sangat luas dan sekiranya kita menggunakannya dengan baik, jadi kita dapat menjana ekonomi negara dengan lebih meluas lagi. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, baiklah, terima kasih. Sangat jelas penjelasan oleh saudara Nabil sebentar tadi berkaitan dengan cara ataupun langkah untuk melahirkan modal insan yang mampu menaikkan ekonomi negara. Okay, baiklah. Seterusnya, saudara Hazim. Bagaimanakah pembangunan modal insan dapat menjana dan mengekalkan pertumbuhan ekonomi negara? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih saudara Amar atas persoalan itu tadi. Ingin saya kupaskan lebih lanjut tentang pembangunan modal insan. Mengapa ia penting dalam menjana dan mengekalkan pertumbuhan ekonomi rakyat dan juga negara. Pembangunan modal insan penting kerana setiap individu yang menjadi pekerja dalam sesebuah syarikat bertanggungjawab terhadap kemajuan atau kegagalan syarikat tersebut. Merekalah tenaga kerja yang menggerakkan sesebuah syarikat untuk berdiri dan dikenali seperti masa kini. Kita ambil contoh, jika organisasi anda mengambil individu yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi, lebih berkemahiran dan berpengalaman dalam pekerjaan, maka lebih banyak pencapaian yang boleh organisasi anda perolehi. Sama seperti di dalam kerajaan. Apabila kerajaan mengambil pekerja-pekerja yang mempunyai kualiti yang tinggi, maka pencapaian yang lebih utuh dalam ekonomi negara dapat dicapai. Modal insan yang lebih tinggi bermaksud pekerja lebih cekap dalam melaksanakan tugas. Tetapi ini juga bermakna mereka boleh berinovasi dan mencari kaedah yang kreatif untuk menyelesaikan sesuatu krisis. Mereka juga mampu melaksanakan tugas secara lebih efisien jika memiliki modal insan yang tinggi. Sebagai contoh, individu yang mempunyai pengalaman dan kemahiran dalam pelbagai bidang di dalam satu pekerjaan boleh mengurangkan kos pembayaran gaji dan pengambilan pekerja terhadap sesuatu syarikat, dan keuntungan syarikat dapat dinaikkan. Antara ciri-ciri modal insan ini boleh merangkumi pengalaman, pendidikan, latihan dan kesihatan. Amat penting untuk melabur dalam modal insan kerana ianya salah satu daripada aspek perniagaan. Sesebuah perniagaan boleh mengukur modal insan melalui pelbagai cara bagi memastikan pelaburan membuahkan hasil dengan tambahan nilai. Ini tertakluk juga kepada pihak kerajaan dengan menyediakan peruntukan untuk membangunkan modal insan terhadap
bakal-bakal pekerja ataupun pekerja-pekerja kerajaan. Ini merupakan satu pelaburan yang akan memberikan keuntungan yang amat tinggi kepada kerajaan suatu masa nanti. Tambahan lagi, modal insan mempunyai kesan yang besar terhadap keajayaan bukan sekadar kepada ekonomi individu, bukan sekadar kepada ekonomi syarikat, bukan sekadar kepada ekonomi sesebuah negeri, malahan ia memberi impak dan kesan yang besar kepada ekonomi sesebuah negara. Sekian itu sahaja pendapat saya. Baiklah, terima kasih. Huraian saudara sangat tepat dan bagus. Okey. Saya rasa sampai di sini sahaja temu bual kita pada hari ini. Saya dahulukan dengan ucapan ribuan terima kasih kerana kerana sudi menerima temu bual ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Amar.